Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua warga Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kosas. Untuk pagi ini, dalam slot Ramadan ke Udara, cikgu akan sampaikan sedikit tazkirah bagi pengisian di bulan Ramadan. Tajuk pada pagi ini cikgu pilih ialah mengapa Rasulullah tidak pernah sakit. Apa rahsianya atau gaya hidup sihat yang diamalkan oleh Rasulullah SAW sepanjang kehidupannya yang kita semua boleh amalkannya. Ada banyak rahsianya, tetapi untuk hari ini cikgu ingin kongsikan salah satu rahsianya, iaitu apa yang kita tengah buat sekarang, itu berpuasa. Puasa itu menyihatkan, dan berpuasalah supaya kamu sihat. Tidak pernah lagi ditemui orang yang mati ataupun jatuh sakit akibat daripada berpuasa pada bulan Ramadan. Apabila individu benar-benar sakit, dari awal lagi Allah sudah membolehkan mereka tidak berpuasa dan menggantikannya dengan membayar fidyah. Sesiapa di antara kamu yang sakit ataupun dalam musafir, bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka, itu pada hari-hari yang lain, dan wajib atas orang yang tidak berdaya berpuasa kerana tua atau sebagainya membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Surah Al-Baqarah ayat 184. Bagi orang yang sihat, menunda makan dan minum selama 12 jam adalah bukan hal yang boleh membahayakan kesihatan, apatah lagi mengancam jiwa. Manusia mempunyai daya tahan yang besar dapat menahan daripada makan dan juga minum. Manusia yang normal dapat bertahan selama 2 minggu tanpa makan asalkan dapat minum air. Tetapi apabila tidak makan dan tidak minum, secara umumnya orang yang normal dapat bertahan selama seminggu. Oleh itu, apabila hanya menahan makan dan minum selama 12 jam sahaja, pengaruh buruknya kepada kesihatan tidak wujud sama sekali. Sebaliknya, dengan berpuasa pada bulan Ramadan, itu sebenarnya cukup menyenangkan tubuh kita, bahkan memberi pelbagai manfaat pada kesihatan tubuh badan kita. Kesan berpuasa kepada organ-organ penghadaman. Setiap organ yang dipengaruhi apabila amalan ibadah puasa, ia adalah saluran penghadaman, pencernaan dan fungsi metabolik badan. Walaupun sistem-sistem lain juga ikut terpengaruh seperti yang disebut lebih awal, sistem penghadaman dalam tubuh kita adalah komponen organ yang terbesar dan terberat dalam tubuh. Sistem saluran penghadaman ini sebenarnya tidak pernah berhenti bekerja. Gerakan peristalsis yang dilakukan usus kita berlangsung selama 24 jam dalam sehari. Sedangkan rangkaian proses pencernaan itu sendiri berlangsung selama 6 hingga 8 jam. Berarti jika kita makan sehari 3 kali, sebenarnya perut kita memang tak pernah berehat. Terdapat beratus proses kimia dalam organ-organ pencernaan yang beroperasi secara terus-menerus dan pastinya memakan jumlah tenaga yang besar. Dari segi penyembuhan tubuh, tindakan mengurangkan beban pencernaan dengan merehatkan saluran penghadaman sementara waktu dapat mengalihkan sebahagian tenaga yang digunakan 24 jam bagi proses pencernaan tadi kepada proses penyembuhan tubuh.
Ketika sakit, antara gejala umum yang kita akan alami adalah menurunnya nafsu makan. Suatu mekanisme semula jadi tubuh kita supaya tenaga dapat difokuskan kepada sistem imun dan tidak dipakai dalam sistem penghadaman dan pencernaan. Bayangkan mesin-mesin mekanikal seperti motor, kereta, kapal terbang pun perlukan masa rehat. Begitu juga saluran penghadaman kita juga perlukan waktu rehat. Waktu bulan puasa ialah organ-organ penghadaman kita berehat seketika. Pada tahun 1975, Alan Codd dalam artikel Fasting as a Way of Life mencatatkan puasa memberikan masa rehat fisiologi menyeluruh kepada sistem penghadaman dan pencernaan, sistem saraf pusat dan menormalisasikan metabolisme tubuh. Apabila perut diberi kesempatan beristirahat, sementara waktu organ-organ lain juga turut mendapat kesempatan beristirahat. Mengurangkan jumlah dan juga frekuensi makanan mampu memberi hati kita peluang bertindak aktif bagi membersihkan ataupun membuang racun daripada dalam tubuh yang kita panggil proses detoksifikasi. Tepat sekali apabila Rasulullah SAW mengatakan perut itu gudang penyakit. Perut adalah saluran penghadaman dan pencernaan manusia. Itu ibarat ruang yang terbuka begitu saja. Daripada mulut hingga ke anus, sebenarnya saluran ini tidak memiliki sebarang pintu definitif sehingga menjadi pintu masuk pelbagai jenis penyakit. Malah di hospital dan klinik secara umumnya, gangguan saluran penghadaman berada antara top 5 penyakit yang dideritai oleh pesakit. Puasa di bulan Ramadan selama 29 hari hingga ke 30 hari adalah peluang bagi kita mengatur dan melatih diri secara spiritual. Dari segi kesihatan, ialah saat di mana kita dapat merehatkan saluran penghadaman dan pencernaan kita. Proses regenerasi sel-sel perut sepatutnya berlaku setiap hari. Tetapi kerana terbeban kerja yang banyak, proses ini tidak dapat berjalan dengan sempurna. Puasa memberikan kesempatan bagi tubuh kita melakukan regenerasi sel-sel saluran pencernaan secara optimal. Selama puasa itu dijalankan dengan baik sesuai dengan sunnah Rasulullah dan tidak berlaku adegan balas dendam saat berbuka puasa. Di samping puasa pada bulan Ramadan, masih banyak lagi sunnah-sunnah lain yang juga dianjurkan, seperti puasa hari Isnin dan Khamis, puasa seperti Rasulullah Daud, itu sehari berpuasa, sehari tidak, puasa 6 hari di bulan Syawal dan sebagainya. Alam juga turut berpuasa. Amalan berpuasa juga dilakukan oleh pelbagai flora dan fauna di alam ini. Terdapat pelbagai situasi di mana tumbuh-tumbuhan memilih untuk tidak menyerap unsur fotosintesisnya. Haiwan reptilia dan mamalia tidak mahu makan selama beberapa waktu. Selepas melakukan mogok lapar ini, makhluk-makhluk ini menjalani peremajaan sel. Misalnya, ular berganti kulit baru dan tumbuhan munculkan daun-daun yang baru dan lebih segar. Sudah menjadi fenomena alam, iaitu naluri makhluk Tuhan dalam menjaga hidupnya apabila terkena satu-satu penyakit ialah menurunkan nafsu makannya.
Mekanisme awal ini berlaku supaya tubuh makhluk itu dapat memfokuskan seluruh tenaga miliknya kepada memperkuatkan daya tahan tubuh tanpa perlu membahagikan tenaganya kepada proses penghadaman dan pencernaan. Kapasiti perut manusia biasanya adalah kira-kira 200 ml. Pesan Rasulullah SAW, tiadalah anak Adam mengisi perkara yang lebih jelik daripada perutnya. Cukuplah beberapa suap makanan bagi menegakkan tulang punggungnya. Andai kata tidak dapat dihindarkan, bahagikanlah perut itu kepada 3 bahagian. 1/3 bagi makanan, 1/3 bagi minuman dan 1/3 lagi bagi udara. Berikanlah kesempatan pada perut beristirahat sejenak. Apabila kita makan 3 kali sehari, berarti ia bekerja selama 24 jam. Puasa memberikan kesempatan yang terbaik untuk perut berehat. Sekian sahaja tazkirah pada pagi ini daripada saya. Selamat berpuasa dan selamat Hari Raya.